Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi. Isu yang akan kita ulas pada hari ini, keputusan Mahkamah Tinggi, fitnah komunis, Siti Mastura diperintah bayar Rp825.000. Keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang baru-baru ini mencetuskan perhatian ramai apabila pesuruh jaya kehakiman Datuk Kwai Chiu Soon memutuskan bahwa kenyataan ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura Muhammad terhadap veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dan Teresa Kok adalah fitnah dan tidak berasas. Keputusan ini menimbulkan implikasi yang sangat besar bukan sahaja kepada individu yang terlibat tetapi juga kepada budaya politik di negeri ini. Kenyataan Siti Mastura yang mendakwa ketiga-tiga plaintiff mempunyai hubungan dengan elemen komunis dilihat melampaui batasan kritikan politik biasa dan telah menjejaskan reputasi mereka dalam kalangan masyarakat. Mahkamah mendapati defendant Dr. Siti Mastura telah bertindak dengan niat jahat apabila mengeluarkan tuduhan tanpa bukti kukuh termasuk mengaitkan Lim Kit Siang sebagai sepupu kepada Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Selain itu, beliau juga mendakwa Kit Siang dan Lim Guan Eng mempunyai hubungan bapa dan anak yang menyokong komunisme, sementara Teresa Kok dikatakan sepupu kepada istri Guan Eng. Tuduhan ini tidak sahaja bersifat provokatif, tetapi juga mendedahkan plaintiff kepada kebencian awam dan menghasut pandangan negatif terhadap mereka. Hakim menyifatkan tuduhan itu sebagai serangan pribadi yang melampaui sempadan kritikan politik yang dibenarkan, selain gagal didasarkan kepada fakta yang boleh disahkan. Mahkamah mengarahkan ganti rugi sebanyak Rp300.000 dibayar kepada Kit Siang dan Rp250.000 kepada Guan Eng dan seterusnya Rp200.000 kepada Teresa Kok. Di samping itu Rp25.000 ditetapkan sebagai kos kepada setiap plaintiff. Jumlah keseluruhan Rp825.000 ini dianggap signifikan bukan sahaja karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena ia menunjukkan ketegasan mahkamah dalam menangani kes fitnah. Hakim Kwai Chiu Soon menegaskan bahwa kenyataan seperti ini boleh mendedahkan individu kepada kebencian awam dan adalah tidak wajar untuk menggunakan elemen fitnah dalam perdebatan politik walaupun dalam suasana pilihan raya. Dalam kes ini, pembelaan Siti Mastura yang merujuk kepada sebuah buku yang dikenali sebagai Koms Barisan Nasional turut dibidas oleh mahkamah. Buku itu yang dinyatakan menjadi asas kepada kenyataan defendant gagal dibuktikan kewujudannya. Ia tidak mempunyai penerbit yang sah, tiada nombor ISBN, penulis atau maklumat lain yang boleh disahkan. Malah, saksi yang dikatakan sebagai pembuat buku tersebut tidak hadir untuk memberikan keterangan. Hakim menyifatkan dokumen itu sebagai kabar angin dan tidak mempunyai kredibiliti untuk dijadikan rujukan dalam perbicaraan. Lebih mengecewakan, mahkamah juga menegaskan bahwa Siti Mastura yang memiliki ijazah doktor falsafah sepatutnya lebih arif tentang keperluan untuk memeriksa fakta sebelum membuat kenyataan serius seperti ini. Perkara ini menjadi lebih kontroversi apabila mahkamah mempersoalkan mengapa defendant tidak cuba mendapatkan penjelasan langsung daripada Kit Siang, Guan Eng, atau Teresa Kok, sedangkan mereka berada dalam Dewan Rakyat yang sama. Tindakan ini menunjukkan keengganan defendant untuk memastikan kebenaran, sebaliknya terus menyebarkan tuduhan tidak berasas yang jelas bertujuan mencemar reputasi plaintiff. Hakim juga menekankan bahwa walaupun kebebasan bersuara dalam politik adalah penting, ia tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan maklumat palsu atau menjejaskan reputasi individu lain. Kes ini bukan saja memalukan bagi defendant, tetapi turut mencetuskan persoalan terhadap budaya politik negara.
Tuduhan terhadap Kit Siang, Guan Eng, dan Teresa Kok yang mengaitkan mereka dengan komunis mencerminkan satu bentuk politik yang tidak sihat. Politik berbentuk fitnah seperti ini sering kali digunakan sebagai taktik untuk menjatuhkan lawan, tetapi akhirnya ia merugikan semua pihak. Dalam era maklumat yang mudah tersebar, tuduhan palsu seperti ini berpotensi mencetuskan kebencian, memperdalam polarisasi politik, dan menghakis kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Selain itu, keputusan ini juga memberi impak besar kepada Perikatan Nasional PN, parti di mana Siti Mastura bernaung. Tuduhan dan hukuman ini mungkin mencalarkan image PN yang sedang berusaha memperkukuhkan pengaruhnya di peringkat nasional. Bagaimanakah PN akan menangani isu ini? Adakah mereka akan mengambil tindakan disiplin terhadap Siti Mastura atau mempertahankan beliau atas dasar solidariti politik? Apa yang jelas, keputusan ini menambahkan tekanan kepada PN, lebih-lebih lagi apabila mereka coba memposisikan diri sebagai alternatif kepada kerajaan semasa. Di sebalik keputusan mahkamah ini, wujud persoalan lebih besar yang perlu difikirkan. Adakah budaya politik kita terlalu mudah menggunakan fitnah sebagai senjata? Kenapa elemen seperti komunisme yang sudah lama tidak relevan di Malaysia terus dimainkan dalam wacana politik? Adakah ini petanda ketandusan idea dalam kalangan ahli politik? Isu ini juga membuka ruang kepada perdebatan mengenai peranan media dan platform ceramah politik dalam menyebarkan maklumat. Ceramah politik seringkali menjadi medan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, tetapi apabila maklumat palsu disampaikan, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Kes ini juga menimbulkan persoalan mengenai integriti ahli politik dalam memeriksa fakta sebelum membuat tuduhan. Adakah kita memerlukan satu mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan kenyataan politik disahkan terlebih dahulu? Dalam konteks yang lebih luas, adakah ini masa yang sesuai untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih tegas bagi menangani penyebaran maklumat palsu tanpa menjejaskan kebebasan bersuara? Keputusan mahkamah ini memberi isyarat jelas bahwa fitnah dalam politik tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Namun persoalannya, adakah keputusan ini cukup untuk mengubah budaya politik kita? Atau adakah ia hanya akan menjadi satu lagi episode dalam drama politik yang tiada kesudahannya? Apakah pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan keputusan ini? Atau adakah Anda melihatnya sebagai ancaman kepada kebebasan bersuara? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak perbincangan kritikal dan pendedahan isu-isu semasa. Sekian semua, terima kasih.